Julai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang telah menunggu mesyuarat yang ke-7 pasukan khas jihad menangani inflasi. Sekali lagi agak panjang sedikit mesyuaratnya, maka sesi media juga agak sedikit terlewat. Saya mohon maaf banyak-banyak. Dalam mesyuarat kita pada hari ini ada beberapa perkara penting yang ingin saya buat pemakluman. Sebelum daripada ini, kita bersyukur alhamdulillah jawatankuasa kita telah membuat beberapa ketetapan yang telah pun dilaksanakan, dan secara keseluruhannya kita mendapati kenaikan harga barang-barang tertentu, khususnya ayam, telur, minyak dan sebagainya dalam keadaan yang terkawal. Namun begitu, seperti mana yang kita tahu, usaha-usaha untuk mengawal kenaikan harga dan juga perkara-perkara yang boleh membawa kepada kesan inflasi perlukan kepada kawal selia yang berterusan, dan itulah antara perkara yang akan menjadi tumpuan kepada jawatankuasa pasukan khas jihad menangani inflasi. Hari ini kita telah membincangkan mekanisme bagi tujuan pelaksanaan penetapan harga maksima bagi minyak masak. Dan saya suka nak menjelaskan beberapa kaedah-kaedah yang perlu kita buat pemakluman kepada pengetahuan awam, bahawasanya kita telah mengadakan sesi libat urus dengan pihak industri bagi membolehkan kita melaksanakan apa yang telah diputuskan minggu yang lalu, iaitu minyak masak yang tidak bersubsidi, minyak masak sawit tulen yang tidak bersubsidi, yang kebanyakannya dijual dalam bentuk botol, akan disenaraikan di bawah kaedah penetapan harga maksimum mengikut undang-undang yang sedia ada. Bagaimanakah ini akan dilakukan? Antara prinsip-prinsip yang utama. Pertama, harga akan ditetapkan secara bulanan berasaskan kepada harga CPO yang akan diumumkan oleh MPOB pada tiap-tiap satu hari bulan setiap bulan. Artinya MPOB akan mengumumkan harga pada bulan yang sebelumnya, dan harga itu akan menjadi benchmark untuk menentukan harga retail minyak sawit tulen, minyak masak tulen yang dijual tanpa subsidi. Yang kedua, setelah MPOB mengisytiharkan harga bulanan, satu kaedah pengiraan telah ditentukan oleh KPDNHEP setelah berunding dengan pemain-pemain industri mengikut satu jadual bagi memastikan ada margin keuntungan yang mencukupi bagi membolehkan harga maksimum itu ditetapkan pada setiap bulan. Bagi bulan ini, bulan Ogos, hari ini 1 hari bulan, MPOB telah memaklumkan harga minyak sawit purata bagi bulan yang lepas, yakni bulan Julai, ialah pada 4,063 satu metrik tan. Berdasarkan pada harga tersebut,
harga jualan minyak masak dalam botol 5 kg telah diputuskan untuk ditetapkan pada harga RM34.70 bagi botol 5 kilogram. Daripada tarikh ianya diumumkan, iaitu pada hari ini, yakni sekarang, penguatkuasaan di kedai-kedai di peringkat retail hendaklah mula dilaksanakan 7 hari kemudian, iaitu bermula pada 8 hari bulan Ogos. Bermakna mulai daripada 8 hari bulan Ogos, minyak masak 5 kg yang pada masa ini dijual dengan harga RM39 ke RM42 lebih kurang, hendaklah dijual pada harga maksima RM34.70. KP dan GP akan mengambil langkah-langkah untuk mewartakan harga maksima yang telah ditetapkan ini, dan ianya akan dibuat dalam tempoh 1 minggu bagi membolehkan pelaksanaannya dimulakan pada 8 hari bulan. Bagi bulan-bulan yang akan datang, kaedah yang sama akan dikekalkan, iaitu pada setiap 1 hari bulan MPOB akan membuat pengumuman harga minyak pada bulan sebelumnya, dan berdasarkan pada harga yang diumumkan itu, KP dan HEP akan mewartakan harga berdasarkan jadual yang telah pun dirundingkan dengan pihak industri. Jadi inilah langkah yang telah kita putuskan oleh pihak jawatankuasa, dan dia akan mula dilaksanakan mulai pada bulan Ogos ini. Selain daripada itu, jawatankuasa juga turut membincangkan beberapa perkara termasuk keresahan di kalangan para mahasiswa dan serta keprihatinan mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan harga barang dan inflasi, khususnya dalam hal-hal yang berkait dengan kehidupan warga kampus. Saya suka nak menyebutkan bahawasanya kerajaan menerima hakikat bahawasanya masyarakat kampus ataupun para mahasiswa dan mahasiswi adalah antara golongan yang kita anggap vulnerable, terkesan, mudah terkesan apabila berlakunya kesan-kesan inflasi, kenaikan barang dan sebagainya. Jawatankuasa mengucapkan terima kasih kerana banyak langkah-langkah telah pun diambil oleh KPT, termasuklah lebih daripada 800 kantin ataupun premis yang menyediakan makanan bermasak untuk kampus-kampus telah pun melaksanakan skim menyediakan makanan bermasak pada kadar harga RM3.50, dan banyak juga kampus telah juga melaksanakan program-program termasuklah memberikan peluang employment kepada mahasiswa. Lebih daripada 8,000 mahasiswa telah mendapat benefit daripada program menyediakan employment di kampus. Apa yang ingin kita lakukan ialah kita akan melakukan engagement dengan kepimpinan di kampus-kampus untuk membolehkan kita mendengar pandangan-pandangan mereka seterusnya, dan untuk itu Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed akan menyusun satu program untuk engagement berterusan akan kita lakukan bersama dengan kepimpinan mahasiswa di kampus-kampus IPTA dan IPTS, di mana kita telah mengenal pasti kira-kira 80 buah IPTA dan IPTS yang mempunyai persatuan-persatuan mahasiswa akan turut dilibatkan dalam program engagement yang kita akan lakukan.
Pada masa yang sama, jawatankuasa juga telah mula mengambil pendekatan untuk membuat engagement dengan industri players bagi membolehkan jawatankuasa memahami dengan lebih mendalam permasalahan dalam industri. Pada hari ini, kita telah menjemput Federation of Malaysian Manufacturers atau FMM untuk mengemukakan pandangan-pandangan mereka tentang bagaimanakah kos meningkat dalam proses pengeluaran di kalangan ahli-ahli mereka dan memberikan beberapa pengesyuran kepada kerajaan untuk kita membuat penelitian bagaimana ianya dapat dibuat penambahbaikan supaya kita mengambil langkah-langkah lebih proaktif untuk mengawal kenaikan kos pengeluaran bagi sektor manufacturing. Tindakan yang sama akan kita susuli, insya-Allah kita akan berjumpa dengan persatuan-persatuan, termasuklah persatuan-persatuan yang terlibat dalam pengeluaran makanan yang lain, termasuklah sayur-sayuran dan juga lain-lain barangan makanan. Dalam kata lain, pendekatan jawatankuasa ini selain daripada mengawal kenaikan harga-harga barang tertentu yang sedia ada, kita mula untuk mengambil langkah-langkah membuat engagement dengan segmen yang lebih besar, kerana seperti yang mana kita tahu, tumpuan kita kepada 3 skop yang utama. Satunya ialah kerana perbelanjaan sebagai besar, perbelanjaan keluarga Malaysia adalah untuk barangan makanan, tapi jangan lupa ada 2 lagi sektor yang kita ingin memberikan perhatian, iaitu kepada perbelanjaan keluarga Malaysia untuk tujuan pengangkutan dan perumahan. Kedua-dua ini juga kita akan mula membuat penelitian dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan tidak berlaku keadaan yang di luar kawalan yang boleh menyumbangkan kepada kadar inflasi negara kita meningkat. Jadi itu saja yang nak saya maklumkan pada hari ini. Tumpuan utama hari ini adalah bermulanya penguatkuasaan buat pertama kali minyak masak, minyak masak sawit tulen dimasukkan sebagai barangan yang ditetapkan kadar harga maksimum, dan bermula pada bulan Ogos harga minyak bagi 5 kg ialah pada harga RM34.70, dan untuk yang 3 kilo dan sebagainya ada jadual-jadual yang akan diumumkan oleh KPDN HEP mengikut peraturan-peraturan sedia ada. Okey. Tindakan kepada peniaga yang mungkin degil. Itu bergantung pada peraturan yang sedia ada. Sebab kita lakukan ini berdasarkan kepada provision yang telah ada dalam akta. Ya. Jadi bentuk penguatkuasaan itu hendaklah mengikuti apa yang telah sedia ada dalam akta yang berkaitan. So the retail outlets will have 1 week grace to prepare for everything? 1 week from today. So effectively on the 8th, they must comply with the new maximum pricing. Labeling. They can sell lower, but the maximum price for 5 kg cooking oil must not be more than RM34.70. Okey. Isu lain berkenaan menyatakan Malaysia berada di peringkat 11 negara paling tinggi data pengguna di ceroboh. Ada komen yang Dan sebenarnya dah habis ke yang ini? Kita patutnya habiskan dulu yang soal inflasi ni. Sebelum nak tanya soalan lain tu, okeylah saya boleh. Engagement antara Tupang dengan student semua tu, agak-agak bila boleh selesaikan selepas dapat input daripada mahasiswa? Kita gini, pokoknya kita mengiktiraf peranan pemimpin-pemimpin pelajar dalam menyuarakan hal ehwal kebajikan pelajar. Sebab kita tahu kita mempunyai banyak kampus, kita punya ratusan ribu pelajar-pelajar yang kita anggap merupakan vulnerable group.